berkaitan dengan estetika dalam filem adaptasi. Alright, so kalau minggu ni adalah minggu yang kedua terakhir saya bersama dengan awak. Dan minggu hadapan kita akan bersama lagi untuk topik yang terakhir bersama dengan saya lah sehingga minggu ke-13. Dan minggu ke-14 Dr. Sarah akan ambil balik kelas untuk sesi wrap up lah. Dia akan buat wrap up. Dan untuk minggu ni saya akan ringkaskan ataupun saya akan ceritakan berkenaan dengan estetika dalam filem adaptasi. Okay? Filem adaptasi ni secara umum, okay, sebagai salah satu platform ataupun salah satu kaedah baharu untuk menilai sesebuah karya, terutamanya karya sastra lah. Okay? Dan filem adaptasi juga melibatkan aspek-aspek lain. Okay? Bukan hanya kesusastraan, juga melibatkan kebudayaan dan juga warisan yang lain, okay, yang terdapat di dalam filem adaptasi. But fokus kita adalah kepada menilai ataupun melihat elemen-elemen estetika yang terdapat di dalam filem adaptasi berkenaan. Okay, semua boleh dengar ke saya ni? Boleh, Doktor. Dengar. Okay, good. Okay. So, sebelum kita melihat kepada filem adaptasi itu sendiri, kita melihat dahulu beberapa aspek ataupun beberapa gambaran kepada konsep adaptasi yang saya nak terangkan kepada awak, iaitu kalau kita tengok kepada gambar yang saya tengah tunjukkan sekarang, ini adalah gambar kepada beberapa jenis haiwan. Okey, yang pertama adalah chameleon ataupun sesumpah lah, orang Melayu, orang Malaysia kita panggil sebagai sesumpah. Yang mana sesumpah ni adalah sejenis haiwan yang boleh beradaptasi dengan persekitarannya. Okey, tengok macam mana color dia, dia punya pattern tu hampir menyerupai pattern apa yang berada di sekeliling sesumpah berkenaan. Daun di belakang, ranting tempat dia duduk tu, semuanya menyamai ataupun menyerupai environment yang ada di sekeliling chameleon berkenaan lah. Okay, the second one is, gambar yang kedua saya tunjukkan adalah seekor rama-rama yang menyerupai sehelai daun. Okay, sehelai daun yang gugur di atas tanah, and then dia mempunyai proses adaptasi yang tersendiri, iaitu menyamar ataupun menyamakan dirinya dengan bentuk daun. Alright. Yang ketiga, gambar yang ketiga saya tunjukkan ni adalah jenis ikan, iaitu rockfish lah, orang panggil sebagai rockfish. Kalau Melayu panggil apa? Ikan kerapu ni. Saya tak pasti juga nama dia dalam Melayu, tapi rockfish lah. Okay, yang mana ikan rockfish ni dia menyerupai seperti seekor sebuah batu. Okay, ada yang bagi respon ke tadi? Kalau saya tak jawab jangan ni ya, sebab saya tengah bercakap dengan slide ni. Okay. Okay, rockfish ni tadi, mana tadi? Okay, menyerupai batu lah. Dia menyamar untuk menyelamatkan diri ataupun sebagainya. Dan gambar yang terakhir ni adalah seekor spesies cicak. Okay, spesies cicak. Okay, reptilia yang menyerupai ataupun yang menyamar diri dia seperti sehelai daun yang berada di atas pokok. Alright. So ini adalah semua proses adaptasi. Yang mana proses adaptasi yang berlaku kepada haiwan-haiwan ini tujuannya adalah untuk sama ada untuk dia menyelamatkan diri daripada pemangsa ataupun untuk dia menyamar sebagai alam sekitar tu untuk dia mendapatkan makanan ataupun mendapat pemangsa dia lah. Okay? So dia boleh dapat makanan dan sebagainya untuk meneruskan kitaran hidup dia. So itu dalam konteks adaptasi, iaitu proses menyamakan, meniru, mengadaptasi, okay, dirinya dengan apa yang ada di sekeliling. Itu dalam konteks adaptasi haiwan. Now kita pergi kepada adaptasi yang berlaku dalam filem adaptasi. Alright, so pelajar-pelajar. Maaf sir. Ya. Ya, tak dengar. Kenapa? Sir, untuk guru 3 tak dengar. Oh, okey. Okey, sorry. Dengar lah ke? Dengar sir. Sorry. Okey, sorry ya. Tadi saya tak perasan yang tu tertutup lagi. Okey. So, gambar yang saya tunjuk tadi menunjukkan gambar-gambar adaptasi haiwan kepada alam sekitarnya. Alright. So, yang tu just
just sebagai intro, sebagai mukadimah kita punya kelas. But now kita pergi secara spesifik kepada adaptasi dalam konteks penghasilan filem. Alright, penghasilan filem adaptasi yang mana kita teliti dahulu secara background, latar belakang bagaimana filem adaptasi itu berlaku ataupun berkembang. Okay? Dikatakan menurut rekod, filem adaptasi dia telah bermula seawal tahun 1902. Okay? Seawal tahun 1902 yang mana seorang pengarah Perancis yang pertama yang bernama Ferdinand Zecca, okay? Ferdinand Zecca ini telah mengadaptasikan sebuah novel yang bertajuk Le Zémois pada tahun 1877. Okay? Novel ini dibuat pada tahun 1877, karya Émile Zola. Kemudian telah diadaptasikan oleh Ferdinand Zecca kepada sebuah filem yang bertajuk Le Victime de yang pelajar Perancis tahulah, Nicolism. Okay, yang mana filem ini hanya berdurasi selama 5 minit sahaja. Okay, so itu adalah rekod pertama filem adaptasi yang pernah berlaku di dunia, iaitu pada tahun 1902 oleh Ferdinand Zecca. Right? Dan kemudian melihat kepada filem adaptasi juga, sebanyak 3/4 okay, daripada filem-filem yang menerima anugerah terbaik dalam anugerah Academy. Okay, kalau kita dengar Academy Award ini, kita tahulah dia punya prestige tu sangat besar, adalah daripada filem-filem yang diadaptasikan. Kalau kita tengok rekod ini menunjukkan bahawa filem adaptasi itu mempunyai potensi yang besar untuk diiktiraf dan juga mempunyai kelebihannya tersendiri. Okay, dan filem adaptasi dalam Academy Award sebanyak 3/4 daripada anugerah yang diterima adalah daripada filem adaptasi yang mula diperkenalkan pada tahun 1927 ataupun 1928. Okay, Academy Award ini diperkenalkan pada 1927 hingga 1928 lah. Dan ini menunjukkan bahawa adaptasi telah mendapat sambutan hangat dan menjadikan pengarah filem tidak perlu menetapkan sasaran penonton yang menonton filem berkenaan. Jadi seseorang yang menghasilkan filem adaptasi ini sebenarnya dia dah ada penonton yang tersendiri, sebab penonton mereka itu adalah terdiri daripada orang-orang, kumpulan masyarakat yang pernah membaca karya-karya asal, karya-karya asal ataupun teks asal dia lah, tak kira lah teks itu dalam bentuk teks kesusastraan ataupun karya asalnya daripada cerita-cerita ataupun peristiwa-peristiwa yang berlaku di sekeliling. Okey, itu pun juga dinamakan sebagai adaptasi. Okey, ataupun yang dinamakan sebagai true story lah. Kalau awak tengok cerita ada true story. Dia akan tulis based on true story. So maksudnya cerita tu adalah diadaptasikan daripada hal yang berlaku secara benar-benar berlaku di alam sekeliling masyarakat lah. So itu yang dinamakan sebagai adaptasi tadi. Okey. Kemudian seperti apa yang dimaksudkan ataupun pengertian kepada adaptasi itu yang mana saya ambil daripada Seymour Chapman. Seymour Chapman pada tahun 1980 menyatakan bahawa adaptasi sebagai was seen by most critics as inferior to the adapted text, as minor, subsidiary, derivative, or secondary product, lacking the symbolic richness of the books and missing their spirit. Kalau menurut apa yang dikatakan oleh Seymour ini, dia mengatakan bahawa filem adaptasi ini sebagai minor ataupun subsidiary ataupun derivative ataupun sebagai secondary produk yang secondary lah, yang mana dia adalah hasil yang kedua selepas karya asal ataupun cerita asal. Yang menyebabkan berlakunya lacking the symbolic richness of the books and missing their spirit. Yang ini menurut Chapman lah, dikatakan bahawa filem adaptasi ini kehilangan ataupun menyebabkan berlakunya ketiadaan unsur-unsur spirit, jiwa buku di dalam teks tersebut. Itu pandangan Seymour lah. Yang tu pandangan dia ambil pada tahun 1980. Kemudian
Sarjana yang berikutnya pula iaitu Francisco Cassetti pada tahun 2004. Yang ini lebih latest lah. 2004 dia menyeritakan bahawa oleh kerana hasil adaptasi merupakan suatu reappearance. So dia anggap adaptasi itu sebagai reappearance pula. Tidak seperti Chapman tadi. Chapman tadi kata sebagai secondary subsidiary. But Cassetti dia mempunyai pandangan yang lain iaitu sebagai sebuah reappearance, kemunculan semula, maka yang lebih penting dilihat ialah bentuk baru yang terhasil. So dia nak tengok bentuk baru yang terhasil dalam filem itu daripada adaptasi dan bukan hanya tentang persamaan dan perbezaan yang terjadi. Jadi sema dia Cassetti ni dia lebih terbuka lah untuk memberikan pengertian kepada konsep adaptasi itu sendiri. So apa yang dikatakan oleh Cassetti ni dia sebagai reappearance. Kemunculan semula, melihat semula, penghasilan semula sesebuah karya di dalam bentuk yang lain. Yang iaitu bentuk yang baru, iaitu filem tadilah. Filem yang bukan hanya melihat kepada aspek-aspek apa yang sama, apa yang berbeza, tetapi lebih daripada apa yang dilihat itu sendiri. Alright, itu dikatakan oleh Cassetti pada tahun 2004. Next one, saya ambil daripada Cohen. Cohen pula menyatakan bahawa adaptasi itu sebagai memindahkan kata-kata kepada image. Tanpa perlu mempertimbangkan sama ada ia memindahkan kata demi kata daripada dialog novel ataupun naratif atau ilustrasi yang digambarkan oleh pengarang. So apa yang dikatakan oleh Cohen ini, dia memaksudkan ataupun memberikan makna kepada adaptasi itu sebagai memindahkan, transform, transfer kata-kata kepada bentuk image lah. Kalau dalam konteks kesusastraan, dalam konteks bertulis, kata-kata itu wujud dalam bertulis lah maksudnya. Written text. Yang mana written text itu perlu dibaca satu persatu, yang dipindahkan kepada bentuk image. Bila kita tengok filem, semuanya wujud dalam bentuk image. Image bergambar. Yang kita cakap image bergambar ataupun image bergerak itulah. Tapi dalam konteks kesusastraan konvensional, sastra konvensional ataupun dalam cerita yang asal, ia wujud dalam bentuk kata-kata, sama ada secara lisan ataupun secara tulisan. Dalam konteks negara kita ada sastra. Di dalam konteks sastra, dia ada dua bentuk, iaitu sastra dalam bentuk lisan ataupun sastra dalam bentuk bertulis atau tulisan. Jadi, kedua-duanya wujud dalam bentuk kata-kata. Kata-kata. Kalau dikatakan sastra itu lisan, dia wujud dalam kata-kata yang dicakapkanlah ataupun verbal. Tapi kalau bentuk sastra bertulis, dia wujud dalam bentuk tulis. Novel, cerpen dan sebagainya. Dikatakan oleh Cohen ni sebagai dipindahkan kata-kata tersebut kepada bentuk image. So bila orang tengok filem, so itu adalah bentuk image yang dihasilkan daripada kata-kata. Tanpa perlu mempertimbangkan sama ada ia memindahkan kata demi kata. So maksudnya dalam proses pemindahan adaptasi itu dia boleh berlaku sama ada kita ambil kata demi kata ataupun tidak. Mungkin tidak ada yang perlu digugurkan ataupun dibuang daripada teks asal itu. Itu dikatakan oleh Cohen. Kemudian David Budin pula menyatakan bahawa adaptasi adalah kerja sastra ke filem sebagai satu usaha kreatif yang tidak diragukan. Tetapi tugas tersebut memerlukan penafsiran yang selektif. Dia kata sebagai penafsiran yang bersifat selektif. Ia harus serentak dengan keupayaan untuk mencipta semula serta mengekalkan mood yang telah terbentuk. Budin ni mengatakan bahawa proses adaptasi itu sebagai suatu pentafsiran ataupun penafsiran. Bagaimana dia nak menafsir sesebuah karya yang akan diterjemahkan ke dalam bentuk filem. Dan penafsiran itu adalah bersifat selektif. Berpilihlah. Maksudnya dia tak boleh nak ambil semua apa yang ada di dalam teks itu dan dipindahkan ke dalam bentuk filem. So yang itu dikatakan oleh Budin ni sebagai penafsiran yang selektif. Supaya apa yang dibuat itu nanti
Okay. Apabila berlakunya proses pemilihan bersifat selektif ini, ia harus serentak dengan keupayaan untuk mencipta, semuda serta mengekalkan mood. So mood tu perlu dikekalkanlah di dalam karya itu untuk merasakan ataupun originality, keaslian cerita asal tu masih dapat dirasai oleh orang yang menonton. Apabila kita menonton sesebuah filem yang diadaptasikan daripada sesebuah karya ataupun daripada cerita benar yang berlaku di sekeliling kita. Okey, so itu adalah pentafsiran ataupun pengertian daripada mereka. Kemudian saya ambil pula daripada, kita masih kepada konsep, ini konsep adaptasi lagi. Daripada Desmond and Hawkes pada tahun 2006 pula menyatakan sebagai filem boleh dikategorikan filem adaptasi ini boleh dikategorikan kepada 3 bentuk adaptasi, iaitu a film is a close adaptation, okay, when most story element in the literary text are kept in the film and few elements are dropped or added. Okay, so yang tu kategori yang pertama. Okay, ya, awak catatlah yang ni. A film is a loose adaptation when most story are dropped and the literary text is used as point of departure. Yang tu yang kedua, kategori yang kedua iaitu loose adaptation. Manakala kategori yang ketiga untuk adaptasi menurut Desmond and Hawkes, a film is an intermediate adaptation, okay, when it neither confirmed exactly nor depart entirely from the literary text, but stay in the middle of the sliding scale between close and loose. Jadi, kategori yang ketiga adalah intermediate adaptation. Okay? Jadi, apa dikatakan oleh Desmond and Hawkes adalah terdapat bentuk ataupun 3 bentuk dalam proses adaptasi itu sendiri. Close adaptation, loose adaptation, and intermediate adaptation. Ketiga-tiga ini boleh kita lihatlah bila kita nak melakukan proses adaptasi ataupun kita meneliti sesebuah karya yang diadaptasi itu, nak meletakkan dia dalam kategori yang mana. Sama ada dia adalah bersifat close adaptation, loose adaptation ataupun intermediate adaptation berkenaan. Okay. Dan seterusnya saya ambil pula daripada Wan Hasmah Wante pada tahun 2013. Okay. Ini pandangan yang lebih latest lah berkenaan dengan adaptasi. Yang mana menurut Wan Hasmah Wante, dia mengatakan bahawa adaptasi bermaksud mengubah sesetengah isi daripada satu media ke satu media yang lain. Mengubah sesetengah isi daripada satu media ke satu media yang lain, yang mana ia juga dapat didefinisikan sebagai kebolehan menyesuaikan. Ini yang saya nak kaitkan dengan gambar awal-awal tadi. Okay, gambar haiwan tu macam mana? Haiwan itu mempunyai kebolehan untuk menyesuaikan diri dia dengan persekitaran. So, dalam konteks filem adaptasi, yang dimaksudkan oleh Wan Hasmah ini adalah kebolehan menyesuaikan dengan menukar atau menyelaraskan serta mengubah sesuatu bagi mencipta satu perubahan berkaitan dengan struktur, fungsi dan bentuk agar dapat menghasilkan satu pelarasan yang lebih baik. Jadi adaptasi apa yang dikatakan oleh Hasmah Wante ini adalah sebagai kebolehan untuk menyesuaikan. So, siapa yang boleh menyesuaikan? Orang-orang yang terlibat di dalam proses adaptasi itu sendiri, iaitu seperti pengarah, produser, pelakon dan sebagainya, yang boleh menyesuaikan dan membawa sesebuah karya itu kepada satu bentuk filem yang lebih baik ataupun yang berkaitan dengan struktur asal cerita yang telah dibuat oleh pengarang sebelumnya. So, itu adalah daripada Wan Hasmah Wante. Next, last untuk perkongsian berkenaan dengan adaptasi lah konsep ni, iaitu menurut Suhaimi Abdul Aziz pula, yang mengatakan bahawa sungguh pun novel dan filem adalah seni, tetapi kedua-duanya berada dalam medium yang berbeza. Okay, novel dan filem itu adalah seni, okay, seni ataupun art. Novel dihasilkan menerusi medium bahasa, tetapi filem pula dibina menerusi visual yang terkandung dalam pelbagai unsur seperti bunyi, pergerakan dan juga verbal. So, filem itu dia dalam bentuk visual.
Okey, dalam dalam bentuk novel, dia dalam bentuk bahasa. Okey, itu Suhaimi Abdul Aziz 2014 dah. Dan last kali Rohani Hashim pada 2015 menyatakan bahawa adaptasi tidak seharusnya patuh pada sumber asal 100%. Okay, so bila kita nak melakukan adaptasi, dia tidak perlu ataupun tidak semestinya patuh kepada karya yang asal. Ada bahagian yang ditambahkan, dikurangkan, dipertahankan, dipesongkan dan dipertajam. Okay, beberapa sudut pandang novel dihilangkan dan bahagian lain lagi diperkayakan. So itu dikatakan oleh Rohani Hashim pada 2015. Okay, so itu adalah konsep adaptasi. Secara keseluruhan, apa yang saya boleh rumuskan daripada pandangan-pandangan sarjana yang saya tunjukkan ini berkenaan dengan adaptasi, kita boleh fahami bahawa adaptasi itu sebagai sebuah proses, sebuah kaedah, satu cara untuk kita membina, menghasilkan suatu medium baharu yang berbentuk filem daripada karya-karya asal ataupun daripada cerita-cerita asal. Okey, karya itu tak semestinya karya sastra semata-mata. Dalam konteks adaptasi, karya ataupun adaptasi itu boleh juga berlaku terhadap karya bukan sastra. Okey, daripada cerita sebenar, true story pun diambil daripada filem adaptasi. Boleh menghasilkan filem adaptasi. So itu adalah penerangan berkenaan dengan konsep adaptasi. Boleh faham tak berkenaan dengan konsep adaptasi ni? Boleh, sir. Boleh? Alright, good. Boleh, sir. Sekejap Okay, thank you. Now kita pergi kepada bahagian yang seterusnya, iaitu berkaitan dengan filem-filem adaptasi. Ini adalah beberapa contoh filem-filem adaptasi yang terdapat di Malaysia. Okay, saya percaya awak semua tahu kewujudan filem-filem ni lah. Okay, your first one is Puteri Gunung Ledang. Alright. Pernah tengok cerita ni? Pernah tengok tak? Pernah, sir. Pernah alright, good. Siapa yang pernah tengok tu, good. Yang tak pernah tengok lagi, pergi tengoklah cerita ni. Okay. The second one yang saya boleh tunjuk adalah Merong Mahawangsa, Hikayat Merong Mahawangsa. Okay. Yang ni daripada KRU Studios. Yang ketiga adalah Ombak Rindu. Okay. Ni pernah tengok ke Ombak Rindu? Tak pernah tengok. Senyap je semua. Next. Pernah, sir. Okay, good. Dan yang last kali contoh yang ni adalah Tombiro daripada Ramli Awang Mursyid, karya Ramli Awang Mursyid. So ini adalah contoh-contoh filem adaptasi yang ada di Malaysia. Ada banyak lagi tapi ini beberapa contoh yang saya tunjukkan kepada awak lah. Okay, kemudian filem-filem adaptasi yang ada di Asia Tenggara. Okay. Southeast Asia punya filem adaptasi yang pertama adalah Laskar Pelangi yang saya boleh tunjuk daripada Indonesia. Kemudian Ayat-Ayat Cinta juga daripada Indonesia. Okay. Saya tahu awak semua dah tengok benda ni. And then yang ni Prince of Langkasuka ataupun yang ni asalnya daripada Hikayat Petani lah, Prince of Langkasuka ni. And then yang ni Pak Lipai daripada Filipina. Okay. Ini adalah contoh-contoh filem adaptasi yang ada di Southeast Asia. Banyak lagi sebenarnya. Okay. Tenggelamnya Kapal Vanderwich, Johor pun ada, banyaklah. Okay, tapi saya bagi contoh sedikit sahaja untuk awak tahu. Next, filem-filem adaptasi yang ada dekat Bollywood and Hollywood. Okay, Devdas. Okay, yang ni daripada Bollywood lah. Kemudian Three Idiots daripada Bollywood juga. Next, Omkara pun daripada Bollywood. Next, Harry Potter. Hollywood punya filem adaptasi daripada filem novel Harry Potter. Okay. Banyaklah Harry Potter, ada beberapa series, so awak boleh tahulah benda tu. Semuanya adaptasi juga. Hunger Games, The Mockingjay pun sama. Right. Mockingjay Part 1, Part 2. Hunger Games yang lain pun ada juga. Okay. Kemudian Life of Pi pun sama. Ada tak filem-filem daripada sini awak tak pernah tengok? Ada tak yang tak pernah tengok filem-filem ni?
Ya. Filem mana awak tak pernah tengok tu? Three Idiot, Amkara. Okay, cuba carilah nanti filem-filem yang ada ni. Right, these are example of film adaptation yang ada dekat dunia lah. Actually banyak lagi yang ada dekat dunia ni, tapi hanya saya bagi sedikit-sedikit lah, tak boleh nak tunjuk semua. Because so many film yang dihasilkan daripada adaptasi, sama ada adaptasi daripada karya sastra ataupun adaptasi itu berlaku daripada cerita-cerita sebenar ataupun cerita rakyat yang ada di sekeliling masyarakat kita. Alright, so itu adalah contoh-contohnya. Okey, apakah yang dinamakan sebagai adaptasi? Tadi kita dah cerita dah proses sebagai satu pemindahan ataupun perubahan daripada karya asal kepada bentuk baru iaitu filem. So now kita fahami dengan lebih detail sedikit berkenaan dengan adaptasi itu sendirilah. Apa yang dikatakan sebagai adaptasi. Okey. Gordon Isleithorpe mengatakan bahawa adaptation theory and criticism explore the intertextuality of a dozen films through a series of case studies introduced through discussion of postmodern methodology and practice. So, Isleithorpe mengatakan bahawa adaptasi itu sebagai sebuah proses yang dinamakan sebagai intertextuality. Intertextuality ini difahami sebagai satu proses ataupun peringkat dalam memahami ataupun meneliti sesebuah karya yang bersifat antara teks. Antara teks. Maksudnya teks A dengan teks B dengan teks C. Antara ketiga-tiga tu boleh berlaku intertextuality. Dalam konteks adaptasi, intertextuality itu berlaku daripada karya kepada bentuk filem. Intertext itu berlaku dalam bentuk filem. Yang mana proses intertextuality itu berlaku melalui a series of case studies. Dia kena melalui proses penelitian lah. Dan daripada situ akan berlaku discussion and juga bagaimana kaedah-kaedah untuk mengadaptasi dan menghasilkan adaptasi berkenaan. So, itu yang dikatakan oleh Isleithorpe berkenaan dengan adaptation. Maziniak menyatakan bahawa in order to be seen as a good adaptation, sebagai sebuah adaptasi yang baik, a film had to come to term with what was considered as the spirit of the book. And to take into account all layers of the book's complexity. Maziniak dia kata bahawa sesebuah adaptasi yang baik itu adalah apabila ia membawa spirit of the book, membawa jiwa book itu atau soul of the book, spirit of the book, and take into account all layers of the book's complexity. So dia lebih kritikal lah apa dikatakan oleh Maziniak ni. Dia lihat bahawa adaptation itu sebagai satu proses untuk membawa jiwa buku. Macam mana kita nak kenal jiwa buku, the soul of the book? Bagaimana kita nak tahu bahawa itu adalah jiwa kepada buku tersebut? So kita kena telitilah apa yang dikatakan sebagai the book itself. The book itself. Dan apabila kita meneliti sesebuah buku, pelajar-pelajar sastra lah, kalau awak ada yang daripada warisan sini dan nak meneliti sastra nanti, you must take into account all layers of the book's complexity. Sesebuah buku tu dia ada banyak layers. Dia ada banyak sangat layers. Bila kita baca, bukan hanya baca on surface kalau buku tu. Kita kena baca di sebalik buku, di sebalik karya itu ada apa. Dari segi naratif, dari segi didaktif, dari segi unsur-unsur yang ingin disampaikan oleh pengarang dan sebagainya. So, itu yang dinamakan sebagai the spirit of the book. Apa yang cuba disampaikan oleh seseorang pengarang di dalam sesebuah buku. Itu yang boleh berlaku apabila adaptation itu dilaksanakan. A good adaptation apabila dia membawa the spirit of the book. Ini yang dikatakan oleh
Marzinya. Okay. Next, Robert Stem menyatakan bahawa adaptation are now being analysed as product of artistic creativity. Okay. Dia kata adaptasi itu sebagai satu proses atau sebagai satu produk artistik, okay, yang melibatkan yang artistik bersifat creativity. Okay. So orang yang nak melakukan adaptasi ini bukannya orang biasa-biasa. Okay, bukan hanya kita ambil buku tu transfer ke dalam bentuk filem, bukan macam tu. Tetapi ia melalui proses creativity. How to transform a book into a film. How to adapt a novel into a film. Itu yang berlaku. Proses itu melalui how. Apa yang nak dibuat, apa yang nak dilakukan untuk proses adaptasi. Caught up in the ongoing world of intertextual transformation of text generating other texts in an endless process of recycling, transformation, and transmutation with no clear point of view. Alright, so dia kata lagi bahawa adaptasi ini sebagai intertextual transformation. Intertextual transformation yang mana sesebuah teks, sesebuah karya, sesebuah buku, sesebuah cerita, sesebuah true story yang ada di sekeliling kita ini boleh menghasilkan teks yang lain, boleh menghasilkan cerita yang lain lagi. Okay, kita twist sedikit cerita ni, dia boleh jadi cerita baru. Okay, for example lah, kalau kita nak tengok cerita Cinderella. Siapa yang tengok Cinderella dekat sini, guys? Ada ke yang tengok Cinderella? Ke tak ada? Senyap je semua ni. Ada. Cinderella yang mana satu awak tengok? Tak tahu Cinderella mana satu. Actually ada banyak Cinderella lah kan. Tapi daripada Cinderella yang satu, cerita asalnya adalah Cinderella je. Okay, cerita asalnya Cinderella. Kemudian dia ada mak tiri, mak tiri lah kan. Adik-beradik tiri dia yang dua tu. And that is the basic of the story. But cerita dia boleh berlaku berubah-ubah mengikut siapa yang buat. Okay, ada yang buat macam ni, ada yang buat macam tu, ada yang ubah sedikit dia punya cerita. Itu yang dinamakan sebagai intertextual transformation, okay, of text generating other text. Ada orang buat Cinderella tu dalam bentuk lain, ada buat dalam bentuk lain, tapi the basic story of this Cinderella is there. Okay. Sama juga dengan bawang putih bawang merah. Di alam Melayu kita ni ada bawang putih bawang merah. Sama juga cerita dia lebih kurang macam tu. Okay, tapi dia ada version yang berlainan. Indonesia punya version, Malaysia punya version pun dah lain-lain dan semua tu dia punya version. So, itu adalah konteks yang dinamakan sebagai intertextual transformation. Okay, of text generating other text in an endless processes of recycling, transformation, and transmutation. So, kita boleh ubahlah cerita tu boleh ikut kita punya pengarah punya kehendak ataupun producer punya kemahuan dia nak macam mana. So, itu adalah yang dikatakan oleh Robert Stem sebagai proses adaptasi. Alright? Boleh follow tak sekarang? Saya kecek ni. Ramai baru masuk. Tak tahulah pukul 9 pun, pukul 9.30. Okay, by the way, lepas ni awak semua ada kelas ke? Pukul 10? Tak ada? Ada? Ada saya. Ada. Okay, I try to finish this lecture before 10 lah. I try to. Okay, sikit lagi. Next, kita tengok dari segi perbandingan antara karya asal dan juga filem. Okay, so bila kita nak meneliti keaslian estetika dalam konteks filem adaptasi ni, you have to compare between the original text and the adapted text. Okay, filem yang dihasilkan lah. Yang mana karya asal biasanya ataupun lazimnya terdiri pada satu unsur sahaja, iaitu kata-kata ataupun words. Okay, yang bersifat denotatif, connotatif dan juga bersifat literal dan juga figuratif. Okay, apa yang dikatakan sebagai denotatif tu adalah yang tersirat lah. Okay, yang denotatif tu yang tersirat. Awak biasa dengarkan dulu cikgu awak mengajar. Okay, apakah makna tersirat dan tersurat yang terdapat di dalam teks ni? So yang tu biasa kita dengar. But dalam konteks yang lebih besar, kita boleh gunakan sebagai
denotative. Okay? Makna-makna tersurat yang terdapat di dalam teks. Manakala yang kedua adalah makna-makna yang tersurat. Okay? Connotative. Okay? Maksud-maksud yang bermakna. Okay? Kemudian kata-kata tadi dia bersifat literal dan juga figuratif. Okay? Kita kena bacalah. Okay? Baru kita boleh faham dia punya cerita ataupun beritahu bentuk watak yang terdapat di dalam karya tu. Okay? Kata-kata bertulis memberikan persepsi yang tidak langsung yang memerlukan penterjemahan mental. Okay? Sebab tu bila kita baca, kita kena terjemahkan, fahami apa yang terdapat di dalam sesebuah teks itu. Kita kena baca satu-satu perkataan tu, ayat demi ayat, rangkap demi rangkap, perenggan demi perenggan, bab demi bab, baru kita boleh dah faham seluruh cerita yang terdapat di dalam karya asal. Manakala dalam bentuk filem pula, terdapat 5 unsur yang membentuk sesebuah filem. Okay, iaitu lakonan, action lah. Okay, akan ada aktor, akan ada actress dan sebagainya di dalam tu. Sama ada lakonan itu dilaksanakan oleh manusia ataupun pelakon manusia lah. Ataupun dalam bentuk animasi. Okay, animasi pun juga boleh dihasilkan dalam bentuk lakonan. Okay, cumanya orang akan create lah watak-watak animasi tu. Okay, Upin Ipin. Yang tu animation. Okay. Kemudian yang kedua adalah kata-kata. Okay. Perkataan ataupun kata. Pengucapan yang disampaikan oleh pelakon itu sendiri, sama ada dalam bentuk ujaran ataupun tulisan. Okay. Ujaran tu bila dia bercakap lah. Okay. Pelakon tu bercakap ataupun narrator itu bercakap. Ataupun kadang-kadang cerita ni dia tak bercakap, dia akan tulis ayat-ayat di dalam tu. Okay. 3 months later. Dia tak akan cakap 3 months later, dia akan tulis 3 months later dekat filem dia tu. Sebab nak tunjuk bahawa proses itu berlaku. Tapi dia tak adalah ayat dia macam dalam novel. Okay? Dia tidak macam seperti dalam teks. Okay? Filem juga dia mempunyai music. Okay? Music sebagai background ataupun yang awak selalu sebut OST. OST tu, original soundtrack tu, itu adalah dia punya music yang terdapat di dalam filem jugalah. Okay, kalau tanpa music ni, sebuah filem tu mungkin agak boring, tak ada bunyi apa-apa. Okay, yang keempat adalah kesan bunyi. Okay, kesan bunyi sama ada bersuara ataupun senyap. Sound effect lah. Okay, kalau tengok cerita-cerita dekat filem-filem ni, ada banyak sound effect yang diletakkan. Pelajar-pelajar skrin, awak mesti tahulah bahawa ada kesan bunyi di dalam bentuk filem. Okay. Nak menghasilkan filem tu dia kena ada kesan bunyi. Okay, sama ada bunyi tu dia bersifat bersuara, berbunyi, ataupun kesan bunyi tu senyap. Okay, ada juga kesan bunyi tu senyap. Okay, so dia nak tunjuk bahawa suatu peristiwa tu berlaku dalam keadaan yang senyap. Alright. Kemudian yang kelima, unsur yang kelima yang terdapat di dalam filem juga adalah image fotografi. Okay, image yang sama ada image yang bergerak ataupun image yang bersifat kaku. Okay, tapi biasanya dalam filem akan ada image bergerak lah. Okay, sebab angle kamera tu bergerak, watak tu bergerak dan sebagainya. Image visual yang terdapat di dalam filem ini memberikan persepsi secara langsung kepada penonton. Okay, tidak seperti karya asal ataupun teks tadi. Dia memerlukan orang itu menterjemahkan, membaca, meneliti, memahami. Tetapi dalam bentuk filem kita tengok je, kita tahu dah apa yang berlaku. Watak A bergaduh dengan watak B di dalam cerita tu. Okay, tapi dalam novel mungkin dia tak cerita direct watak A dengan watak B tu bergaduh. Dia cakap watak A bermasam muka dengan watak B. Okay, tidak mahu menegur watak B. Dia cerita macam tu. Tapi dalam filem kita akan nampak lah. Okay, gaduh tu macam mana muka dia. Okay, so itu adalah perbezaan di antara karya asal dan juga filem adaptasi. Dan dalam meneliti kepada adaptasi tadi, Michael Klein dan juga Gillian Parker telah menentukan ataupun memberikan 3 cara untuk kita melakukan adaptasi itu. Alright, iaitu yang pertama close adaptation, yang tadi saya sebutkan tadi, loose adaptation dan juga intermediate adaptation. Apa yang dikatakan sebagai close adaptation itu adalah jika sebahagian besar unsur
yang terdapat dalam teks sastra dikekalkan. Okay? Dan beberapa elemen sahaja yang dibuang serta tidak banyak unsur lain yang ditambahkan. So, yang itu dinamakan sebagai close adaptation. Okay? So, lebih ni kita gunakan dikekalkan lah. Manakala loose adaptation pula merujuk kepada filem yang membuang sebahagian besar unsur cerita yang terdapat dalam teks. Dan pelbagai unsur naratif pula telah digantikan atau ditambah terhadap filem. So, yang tu kategori yang kedua iaitu loose adaptation. Dan kategori yang ketiga iaitu intermediate adaptation, yang mana filem adaptasi yang berada di tengah-tengah antara adaptasi tertutup dan adaptasi longgar tadi, close adaptation dan juga loose adaptation itu. So, intermediate ni dia berada di tengah-tengah. Dia tak ambil banyak, dia tak buang banyak. Okay, dia berada di tengah-tengah lah. Dan bagi mengenal pasti kaedah adaptasi, perbandingan unsur naratif perlu dilakukan. Unsur naratif itu melibatkan plot, watak, latar, gaya penulisan dan tema yang terdapat di dalam sesebuah karya itu. Okay, unsur-unsur naratif inilah yang boleh membantu kita untuk mengenal pasti sama ada sesebuah filem itu diadaptasikan menggunakan kaedah yang mana satu. Okay, sama ada close adaptation, loose adaptation ataupun intermediate adaptation. Kena diteliti dari segi plot cerita. Macam mana pembinaan cerita, pengenalan cerita tu berlaku. Dalam filem tu macam mana, dalam teks dia macam mana. Kemudian yang kedua dari segi watak. Berapa watak yang ada di dalam teks, berapa watak yang ada di dalam filem. Sejauh mana pembawaan watak yang terdapat dalam filem tu sama dengan apa yang terdapat di dalam teks. Okay, itu yang dinamakan sebagai watak lah. Okay, kemudian dari segi latar tempat, latar masa, latar masyarakat dia macam mana. Kemudian dan juga gaya penulisan lah. Okay? Dan serta tema yang terdapat di antara kedua-dua teks berkenaan. Barulah kita boleh melakukan adaptasi. Dan daripada situlah baru kita boleh mengenal pasti unsur-unsur estetika yang ada di dalam kedua-dua medium berkenaan. Okay? Estetik dia adalah terletak kepada proses adaptasi itu sendiri. Okay, dan daripada situ kita boleh rumuskan terdapat kesan-kesan daripada penghasilan filem adaptasi ini, iaitu pertama dia boleh merancangkan industri kreatif negara. Okay. Yang kedua, mengiktiraf karyawan-karyawan di negara sastrawan negara dan juga Festival Filem Malaysia. Okay. So festival filem ni dia mengiktiraf kepada pembikin filem, pelakon-pelakon, watak-watak, director, pengarah-pengarah, producer dan sebagainya lah. Okay. Kemudian menggalakkan penulis menghasilkan karya sastra mereka. Itu kesan adaptasi jugalah. Bila dia orang nak melakukan adaptasi kepada karya dia, dia boleh hasilkan lagi karya-karya yang lain. Okay. Warisan kesusastraan sesebuah bangsa negara dapat dikekalkan. Itu kesan adaptasi jugalah. Okay. Bila kita lakukan adaptasi terhadap cerita Pak Kadok, for example. Okay. So, cerita Pak Kadok tu boleh dikekalkan di dalam bentuk filem adaptasi ataupun dalam bentuk digital. Next, lebih ramai golongan muda tertarik kepada karya sastra, dan last sekali adalah berlakunya globalisasi budaya terhadap pembentukan budaya sebuah masyarakat hasil daripada filem adaptasi ini. Okay? Bila filem tu dihasilkan, so dia akan bawa sekali budaya masyarakat yang terdapat di sekitar ataupun masyarakat yang melingkari karya-karya asal daripada filem berkenaan. Secara ringkasnya, saya nak habis dah ni. Sebab nak bagi awak masuk kelas lain pula ni. Adaptasi adalah proses memindahkan hasil karya bertulis kepada bentuk visual yang memerlukan kerjasama antara penghasil karya bertulis dengan pihak pembikin filem. So, itu adalah secara keseluruhan tentang filem adaptasi. Dan daripada situ, kita boleh melihat kepada proses pemindahan itu sebagai nak meneliti aspek keindahan dari sudut pemindahan itu kena teliti dari pelbagai sudut. Okay? Sudut naratifnya lah perlu diteliti. Kalau kita nak melihat keindahan tu dari sudut naratif. Keindahannya macam mana, estetika filem itu macam mana dari sudut penceritaan, dari sudut
jalan cerita, dari sudut pembentukan watak, dari sudut tema yang digunakan, plot yang digunakan, dan juga pembentukan watak-watak ataupun pemilihan watak-watak yang sesuai dengan watak yang terdapat di dalam teks asal. So itu adalah estetika yang perlu diberikan perhatian. Okay? Dan secara keseluruhan kita perlu menilai ataupun memberikan apresiasi kepada filem-filem adaptasi yang terdapat di Malaysia ni. Okay? Di Malaysia kita banyak filem adaptasi yang ada. Contoh-contoh yang saya bagi tadi itu sebahagian sahaja. Ada lagi seperti Ranjau Sepanjang Jalan pernah diadaptasikan, Johor daripada Juara, Ayahanda diadaptasikan daripada novel Ayahanda Azizi Haji Abdullah, and then diadaptasikan ke dalam bentuk drama. Kemudian adaptasi juga berlaku dalam kalangan novel-novel popular. Okay, Siti Rosmizah, Aisyah Sofia, siapa lagi nama penulis novel yang banyak ni, Ramli Awam Mushid dan sebagainya. Novel-novel mereka ni telah dihasilkan dalam bentuk filem dan juga drama TV. Okay? 7 Hari Mencintaiku, Siti Rosmizah. Ombak Rindu, Fauziah Syari. Semua tu adalah karya-karya yang diadaptasikan daripada teks. Dan sebagai orang dalam creative art, okay, macam awak semua ni creative art lah, kita ni dalam seni kreatif. So you have to appreciate all the aesthetic element yang terdapat di dalam penghasilan karya-karya adaptasi tersebut. Okay? Especially in term of naratif yang disampaikan, yang dibawa oleh pengarang di dalam sesebuah karya mereka. Okay? So to end my class, okay, to end my lecture, saya petik daripada Eleanor Roosevelt, okay, mengatakan bahawa the future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. Okay, so bercita-citalah supaya kita boleh membina masa hadapan kita yang lebih baik. Alright, who believe in their future. Okay, kalau kita tak ada cita-cita, kita pun tak tahu future kita nak jadi apa. So believe in the beauty of your dreams lah. Okay, itu yang dikatakan oleh Eleanor. So any question so far? Ada soalan tak berkenaan dengan estetika dalam filem adaptasi ni? Hello guys, is there any question from you guys? Ya, Wak Aisyah? Tak ada. Clear ke apa yang saya cakap ni? Clear, sir. Okay, clear. Sebab saya ambil masa 1 jam, so kena cepat-cepat bekerja untuk ni. Right? Kalau clear, that's good. Okay. Sambil-sambil tu kalau ada soalan boleh tanya lagi. Ini adalah QR code untuk attendance kelas hari inilah. Okay, saya harap awak boleh scan QR code ini according to your class. Okay, according to your class. Kode pula dah. Okay, according to your class. Please scan QR code yang saya tengah tunjukkan sekarang according to your class. Untuk kelas SEK 1, scan yang pertama, SEK 2, SEK 3. Okay. Dan kelas ini adalah untuk kehadiran pada hari ini, iaitu 12 Jun 2022. Boleh? Okay, saya bagi masa. Okay, saya bagi masa kepada awak untuk scan dah. Dan baru kita boleh dismiss. Okay, if you guys have any question, please raise your question to me lah. Kalau ada soalan, tolong tanya soalan kepada saya. Saya cuba bantu.
So, tak ada soalan ke? Tak ada, sir. Tak ada. Alright. Okay, so kalau tak ada soalan, I think that's all untuk kelas pada hari ini. InsyaAllah minggu hadapan kita akan jumpa lagi sekali untuk topik yang terakhir bersama dengan saya minggu ke-13. Bagi yang tak sempat nak melihat atau nak mendengar lecture pada pagi ini, video ini saya akan upload di dalam YouTube. Nanti saya akan sertakan link lah di dalam, saya akan bagi di dalam grup untuk awak tengok YouTube yang saya akan upload di dalam YouTube. So, QR code ni pun ada di dalam YouTube nanti. So, awak boleh tengok lagi kalau awak tersempat nak scan QR code. Please, okay? For my class, especially SEK 3, tolong scan QR code ini dan kelas-kelas sebelum ini untuk rekod kehadiran. Kalau tak ada, nanti awak boleh dibar ataupun dihalang daripada meneruskan kursus. Okay? Ni dah minggu ke-12. Okay? So, kalau minggu ke-12 awak tak ada banyak 3 kali lebih, boleh dihalang daripada mengikuti kursus ini ataupun melaksanakan tugasan akhir nanti. So, awak akan fail lah untuk subjek ini kalau tak hadir lebih daripada 3 kali. Alright, so that's all untuk kelas hari ini. Terima kasih, minta maaf sebab saya terpaksa lawat masuk kelas tadi. But next week kita akan jumpa lagi. Saya akan inform di dalam grup pukul berapa. Dan sekian saja. Assalamualaikum, salam sejahtera dan terima kasih. Bye. Waalaikumsalam. Thank you, sir. Thank you, sir.